sallallahu alaihi wasallam, itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan dunia ini, seluruh apa yang kita lihat hari ini. Dan langit dan bumi ini bukan baru berusia 1000 tahun ataupun 5000 tahun ataupun 10,000 tahun. Bahkan dunia ini dah makan masa yang teramat-amat lama, hampir lebih daripada 50,000 tahun. Dunia yang kita duduk hari ini terlampau lama, dah teramat lama dah dunia ini. Sebelum daripada manusia, siapa yang duduk? Sebelum Nabi Adam AS bukan insan pertama, bukan makhluk pertama di atas muka bumi ini. Sebelum daripada Nabi Adam AS ada lagi makhluk yang telah duduk di atas muka bumi ini, daripada kalangan jin, daripada kalangan iblis. Sehingga dikatakan tidak ada satu jengkal pun dunia ini yang tidak pernah disujud oleh iblis, melainkan seluruh tempat pernah disujud oleh iblis laknatullahi alaih. Ibadahnya begitu besar, ibadahnya mereka mengabdikan diri pada Allah dengan satu kadar yang teramat-amat lama. Iblis lama dah. Sehinggalah Allah bagi tahu pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di atas muka bumi khalifah, di atas muka bumi. Kemudian Allah bercerita manusia, apa sifat Allah nak jadikan manusia di atas muka bumi, sifatnya begini. Malaikat tanya, wahai Allah, tak cukup ke kami sebagai hamba-Mu yang tidak pernah melanggar perintah-Mu, yang tidak pernah melanggar larangan-Mu, yang tak pernah buat pertumpahan darah sikit pun. Malaikat tanya dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya akulah Allah lebih mengetahui daripada apa yang kamu tak tahu. Daripada apa yang kamu tak tahu. Sehingga dijadikan manusia, Allah jadikan manusia ini, dan perjalanan masa manusia ini dah begitu lama, sehinggalah Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah pun dah begitu lama dah lama dah, 1439 tahun hijrahnya. Kalau wafatnya 1429 tahun baginda telah meninggalkan kita. Rasulullah wafat 10 tahun selepas hijrah. Dah 1429 tahun baginda meninggalkan kita. Satu tempoh yang amat lama. Sedangkan tak pernah jadi pun sebelum tu Nabi putus. Tak pernah terjadi Nabi putus dalam tempoh yang begitu lama. Di antara satu Nabi ke satu Nabi tak pernah putus dalam tempoh yang lama. Tak ada. Tak pernah lebih, tak pernah jangkauan masa tu tak pernah lebih daripada 1500 tahun. Tapi hari ini Rasulullah telah meninggalkan kita dalam satu tempoh masa yang teramat lama. Teramat-amat lama. Hujung dah. Hampir-hampir 1500 tahun. Jadi
Adakah perkara ini saja Allah Ta'ala jadikan? Tidak. Kemudian kita ni pula, adakah saja Allah letak di hujung-hujung alam ni? Hujung. Kalaulah dulu Rasulullah kata apa? Rasulullah bagi tahu antara ku dengan kiamat baini wa baina sa'ati kahatain. Di antara ku dengan kiamat hanya 2 jari ni saja. 2 jari ni bukannya apa, ulama mengatakan kalau yang diambil daripada 2 jari ni memang rapatlah. Sekarang cuba tengok antara jari ni. Hujung jari ni Rasulullah, hujung jari ni kiamat. Kita letak macam ni. Dekat tak? Yang ni 1400 dulu. Yang hari ni kat mana? Kalau letak macam ni, kita ukur macam ni. Berapa lagi? Kat mana dah? Kat mana dah? Allahu Akbar. Jadi Allah bila melihat umat ini semakin hari semakin jauh dengan Rasulullah, Allah kesian. Allah kesian. Tak ada orang nak nasihatkan mereka lagi. Tak ada lagi orang yang dulu Nabi menasihatkan, jangan buat macam ni, hiduplah kamu seperti ini, hidup kamu seperti ini. Baginda SAW dan seluruh Nabi-Nabi sebelum itu. Tetapi bila sampai satu tempoh masa yang lama, 1429 tahun, tak ada seorang Nabi pun dekat tengah-tengah tu. Tak ada. Maka Allah lihat umat ini dengan penuh belas kasihnya. Sebab apa? Macam anak tak ada ayah. Macam satu orang anak tak ada mak, tak ada ayah, jalan dengar bunyi azan pergi masjid. Nanti habis azan nak keluar, tak tahu nak ke mana hala. Duduk kat rumah pun, aku duduk kat rumah ni apa aku nak sebenarnya, pun tak tahu juga. Allah kesian. Sebab itu banyak mana pun dosa umat ini Allah bagi masa lagi. Satu orang di kalangan umat ni buat dosa, malaikatnya nak tulis dulu, Allah kata nanti, tunggu satu tempoh. Dia taubat tak pada Allah? Ulama kata tengok dalam masa 6 jam ada rasa dekat hati menyesal, astagfirullah, ya Allah buat dosa tadi gugur, Allah ampunkan. Sebab dah jauh, tak ada orang yang bagi nasihat kat mereka ni. Kalau datang ibadah semayang pun datang ikut pandai masing-masing, ikut pada rasa semua. Oh semayang macam semayang, sampai macam tu. Tapi Allah tu tak ambil, Allah terima. Sebab Allah sayang. Allah teramat sayang pada umat ni sebab Allah sayangkan Rasulullah itu. Sayangkan Rasulullah tu. Kalau bukan kerana baginda, Allah tak sayang kita. Nabi-nabi, seluruh nabi-nabi cemburu, minta dengan Allah nak jadi umat ni, bukan nak jadi nabi, nak jadi umat. Tak dapat. Tak dapat. Cemburu sangat. Nabi Musa AS minta, tak dapat. Nabi Nuh AS minta, tak dapat. Nabi Ibrahim AS minta, tak dapat. Tapi Nabi Ibrahim AS pandai. Wahai Allah, tak apalah, kalaulah aku tak dipilih menjadi umat, berilah peluang agar umat ini sentiasa menyebut namaku. Allah bagi dia. Maka umat ini disuruh pula
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi di akhirat nanti Nabi Ibrahim AS akan begitu megah, bergembira kerana namanya disebut, hanya disebut oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu agung, begitu agung, sehingga kan ditanya pada Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, siapa Nabi kamu? Nabi Ibrahim itu sendiri satu orang Nabi. Ditanya lagi padanya, siapa Nabi kamu? Nabi Ibrahim AS tetap menjawab bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai nabiku. Cinta mereka, walaupun mereka tidak pernah bertemu, tapi cinta mereka pada baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta sangat. Sampailah kepada Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di akhirat nanti bila seluruh manusia jumpa dengan dia, wahai Isa, kamu mintalah dengan Allah agar Allah memcepatkan penghisapan. Sesungguhnya manusia ini dah tak tahan lah. Nabi Isa AS mengatakan, tidak, aku malu dengan Allah. Aku malu dengan Allah kerana manusia menyembahku, sedangkan aku bukan Tuhan. Aku malu. Kamu pergilah di sana, di hujung sana, kamu jumpa dengan satu orang yang sedang bersujud di hadapan Allah, namanya Muhammad. Anggotanya seperti namanya, sifatnya seperti namanya, akhlaknya seperti namanya. Pergilah manusia bertemu dengan Rasulullah. Pergilah manusia bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, minta supaya dipercepatkan hisab. Dah tak tahan dah ni. Maka manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan cinta, dengan perasaan sayang, walaupun pada ketika itu kemurkaan Allah, tidak ada siapa yang boleh menegur, tidak ada siapa yang mampu untuk mengangkat muka, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan rendah dirinya, dengan sifat tawaduknya, dengan kerendahan jiwanya, baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, terus angkat takbir, Allahu akbar. Sayang, cintanya pada umat ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menrukuk, sujud, dalam sujud yang terakhir, baginda telah berdoa, ya Allah, baginda telah berdoa pada Allah agar dipermudahkan hisab. Maka Masya Allah, penghisapan dimulakan. Tapi masa dalam sujud, di dalam sujudnya Rasulullah itu, Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemurkaan Allah tadi mula turun kerana melihatkan hambanya yang dicintai. Sampailah satu suara yang maha mulia, wahai Rasulullah, irfa' ra'saka, angkatlah kepala kamu, isfa' tu syafa', berilah syafaat, dan syafaatmu akan diterima oleh Allah. Aku akan terima segala syafaatmu. Maka di sini ulama mengatakan, siapa sebenarnya yang masukkan manusia dalam syurga? Allah atau Muhammad? Macam mana? Allah masukkan manusia dalam syurga ataupun Rasulullah? Kalau kamu nak dimasuk syurga, aku akan masukkan. Isfa', kalau kamu beri syafaat, aku akan terima syafaat kamu. Kalau kamu nak dimasuk syurga, aku akan masukkan ke dalam syurga.
Kalau kamu tidak ingin masuk dalam syurga, aku tak akan masuk dalam syurga. Pada hari itulah hari yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan, dengan keagungannya, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi kepada seluruh umatnya. Baginda akan pergi kepada seluruh umatnya, khususnya kepada mereka-mereka yang duduk di bawah bimbingan guru-guru yang mana mewarisi sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan bertemu dengan mereka dan terus diserahkan, ya Rasulullah, ini umatmu. Satu kumpulan diserahkan pada Rasulullah. Datang satu kumpulan lagi diserahkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Datang satu kumpulan lagi diserahkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ni siapa? Kumpulan mereka-mereka yang duduk di bawah tarbiyah guru. Ada pembimbing mereka. Pembimbing bukan pembimbing ilmu, tetapi pembimbing hati, jiwa, agar jiwa hati mereka tidak rosak. Diserahkan satu demi satu, sehingga yang terakhir baginda sendiri akan pergi cari yang tidak ada pembimbing, dalam keadaan kelang kabut, lari sana lari sini, sebab dalam keadaan ketakutan, tak tahu nak pergi kat siapa. Sedangkan di akhirat nanti kalau ada guru yang membimbing, di akhirat guru tadi akan cari dia, letak di satu tempat, dan inilah yang akan diserahkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sampailah satu masa tak ada lagi. Tak ada. Yang tak ada pembimbing ni, lari lintang bukang. Rasulullah akan tarik satu demi satu. Di akhirat, apa yang kita dengar cerita adalah Allah nak masukkan manusia ke dalam neraka, tetapi Rasulullah yang pergi menyelamatkan. Betul tak? Seolah-olah Allah menghukum baginda penyelamat. Tidak. Apa sifat Rasulullah, itulah sifat yang Allah nak zahirkan. Tak pernah bercanggah pun, tak pernah. Allah dan Muhammad sifatnya tak pernah bercanggah. Allah nak hukum Rasulullah penyelamat, bukan macam tu. Antara tanda Allah nak menzahirkan keampunannya, maka dizahirkan kepada Rasulullah. Rasulullah yang akan pergi tarik. Dan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam itu kepada mereka-mereka yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Pada mereka yang jatuh dalam dosa besar ini, baginda akan gunakan syafaatnya, baginda akan gunakan doanya untuk bawa manusia ini ke dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar itu. Ada orang yang tak dimaafkan oleh orang lain. Dia bergaduh, atau dunia tu bergaduh, mati seorang, dua-dua mati, tak sempat nak minta maaf dan sebagainya. Kemudian di akhirat, satu orang ni tak lepas, nak dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah tanya, kenapa? Apa salah kamu? Ya Rasulullah, saya ada dosa dengan fulan bin fulan, saya tidak dimaafkan. Rasulullah panggil orang tadi, panggil, kenapa kamu tak maafkan dia? Kenapa kamu tak maafkan dia? Mahu tak kamu, kalaulah Allah beri begini, Rasulullah pun tunjuk syurga yang begini, tetapi syurga ini khusus untuk orang yang memaafkan saudaranya. Maka orang tadi kata, ya Allah, ya Rasulullah, saya maafkan. Dua-dua masuk dalam keampunan Allah dan syurga Allah Subhanahu. Rasulullah akan usahakan macam mana pun keadaan manusia akan tetap ditarik sampai dapat keampunan Allah dan dua-dua masuk dalam syurga. Ini kasih sayang Rasulullah.
Ini kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam khususnya pada umat ni yang dah jauh, khususnya yang jauh sangat ni, yang tak ada apa-apa. Hidup dengan tanpa mak dan dengan tanpa ayah, tak ada pembimbing. Semayang betul ke semayang saya macam ni, dia pun tak tahu semayang dia tu betul ke tidak. Tak apalah, semayanglah, usahalah sampai betul. Tak ada pembimbing. Allah kesian, Allah ambil juga. Masya Allah, Allah ambil, Allah tetap ambil sebab Allah sayang. Sebab Allah sayang, sebab Allah cinta pada umat ini, kerana cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia boleh menekan Allah Subhanahu wa taala demi cinta Rasulullah pada diri kita. Apa yang kita balas? Kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Kalau kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Kita nak mengatakan bahawa ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi di atas cintaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah kita mengucapkan kalimah ini dalam keadaan mulut kita masih lagi menyakitkan hati orang lain, telinga kita masih mendengar keburukan orang lain, hati kita masih menyangka, masih menyimpan dendam, hasad, dengki, sombong pada orang lain, maka bagaimana lafaz asyhadu anna Muhammadur Rasulullah yang ada pada diri kita? Bagaimana kita mengatakan saya nak saksi bahawa Muhammad itu utusan Allah? Sedangkan satu orang itu, kalau dia mengatakan bahawa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku naik saksi bahawa Muhammad itu utusan Allah, ini cara untuk dia balas semula cinta Rasulullah pada dirinya. Macam mana cara nak balas? Maka dia perlu menghirup. Malam tadi majlis maulid. Majlis maulid. Apa intipati majlis maulid? Kalau ikut kisah, setiap tahun dia akan cerita kisah yang sama. Tetapi apa intipati yang sepatutnya kita hirup agar kita menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam bukan setahun sekali, bahkan menyambut setiap masa dan keadaan. Kenapa? Kerana kita satu orang yang menyebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka sebab itu satu orang yang menyebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia perlu menghirup cinta Rasulullah tadi, agar cinta tadi dia mendapat secebis cinta daripada hati Rasulullah, maka perkataannya menjadi perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini intipati maulid ni. Ini dah intipati daripada menyambut kegembiraan, menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam, itu intipatinya itu ini. Intipatinya jangan sakitkan hati sesiapa pun, walaupun orang itu orang yang paling kamu benci. Tak boleh. Dalam satu peperangan, hampir-hampir orang Islam kalah, sehingga keluar daripada mulut perkataan sahabat radhiyallahu anhu perkataan yang hampir-hampir tak baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku diutus sebagai pencaci, ataupun tidaklah aku diutus oleh Allah untuk membawa kebencian pada orang lain. Innama, hanya sahnya aku diutuskan, innama bu'istu rahmatan lil alamin, sebagai pembawa cinta dan kasih sayang kepada seluruh alam.
Rahmatan ini perkataan cinta dan kasih sayang, menghirup cinta dan kasih sayang kepada seluruh, bawa pada seluruh alam. Terjemahan setakat ini terjemahan yang paling tepat dengan perkataan rahmatan. Sesungguhnya baginda itu adalah rahmat bagi setiap sekalian alam. Rahmat itu perkataan yang paling tepat nak diterjemahkan dengan Rasulullah itu sendiri adalah cinta dan kasih sayang. Sebab apa? Sebab baginda tak pernah sakitkan hati sesiapa pun. Walaupun orang tu membenci hidup baginda sampai dia mati, tetap Rasulullah pergi menziarahinya, tetap Rasulullah pergi untuk menyatakan kasih sayang terhadapnya. Satu orang Yahudi mati, diusung di hadapan Rasulullah. Rasulullah bangun dengan menangis. Kenapa? Kerana menzahirkan cinta dan kasih sayangnya pada orang tu. Tak sanggup nak membencinya, tak sanggup nak mendoakan keburukan, tak sanggup, tak tergamak di hati, tak tergamak di lidah untuk mencaci sikit pun. Maka inilah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang dikatakan satu orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ini, menyaksikan Rasulullah pada setiap waktu dan keadaan, iaitu dengan apabila dia menghirup cahaya cinta Rasulullah tadi, maka cahaya cinta tadi duduk di dalam hati sehingga menerangi seluruh anggota-anggotanya. Tangannya sentiasa melakukan kebaikan pada orang lain, seperti tangannya baginda SAW yang sentiasa memberi kebaikan pada orang lain. Lidahnya sentiasa menjadi lidah yang memberi kebaikan, bahkan memberi ruang pada orang lain, memberi menjadi ubat pada hati orang lain yang mendengar perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadi sebagai penghukum, bahkan menjadi sebagai satu orang pengubat. Ada satu qasidah, Innal habibal mustafa zurafatin wa zuwafa wa zikruhu fihi shifa wa zikruhu fihi shifa. Menyebut nama Rasulullah itu sendiri adalah satu ubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ubat. Ubat khususnya untuk jiwa. Jiwa yang selalu masih merasai marah dendam pada orang lain, jiwa yang masih merasai hasad dengki pada orang lain, jiwa yang masih merasakan kesombongan dengan apa yang dia ada, inilah ubatnya. Hati baginda sallallahu alaihi wasallam kita limpahkan dalam diri kita. Dia mendapat sedikit hirupan cinta. Maka dengan sedikit hirupan cinta inilah ibadahnya akan menjadi ibadah yang tidak lagi lupa pada Allah. Kalau hirupan cinta tadi dibawa kepada baca Quran, bacaan Al-Quran tadi menjadi sebagai kata-kata Quran tadi menjadi kata-kata dia. Kalau cinta tadi dibawa dalam ibadah, ibadah tadi akan menyebabkan dia merasa khusyuk pada Allah. Allahu Akbar. Maka cinta dan kasih sayang inilah yang kita kena hirup, khususnya apabila malam Maulidur Rasul. Bila ditanya kepada Habib Muhammad Alawi Al-Maliki mengenai sambutan Maulidur Rasul, maka Habib Muhammad Alawi sendiri mengatakan, ya, kalau yang sambut setahun sekali itu memang bid'ah.
Sebab menyambut Maulidur Rasul itu bukan setahun sekali, bahkan hari-hari. Aku sendiri menyambut Maulidur Rasul dalam setiap saat dalam hidupku. Masya Allah. Menyambut cara macam mana? Menyambut dengan cara asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, menyaksikan bahawa Muhammad itu utusan Allah. Utusan bagaimana? Utusan yang dihantar oleh Allah pada diri kita agar tidak memusuhi orang lain, agar tidak menyakiti hati orang lain, agar jangan membenci orang lain, tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Ini kata-kata keramat ni yang saya petik daripada kata-kata satu orang wali Allah di Indonesia. Baginda itu adalah tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Inilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tahan disakiti, tapi kita tak tahan untuk kena juga sikit. Kalau tangan tak bergerak, mulut masih bergerak menceritakan. Ayahanda, bunda yang bukan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Inilah yang dikatakan menyambut Maulidur Rasul, menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, moga-moga Allah membalas siapa yang menyambut baginda dengan penuh kegembiraan, akan dibalas dengan digembirakan dengan hajatnya seluruhnya ditunaikan, digembirakan dengan kesihatannya diberi oleh Allah, digembirakan dengan seluruh masalahnya diselesaikan. Sebab apa? Sebab bergembira dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Allahu akbar. Kat mana kita? Baru nak masuk kitab Isyak. Nur. Oh, kena dah bab ni. Nur. Nur, perbahasan nur. Okey, nur. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah cahaya. Betul kan dia? Okey. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kaseer. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang kamu biarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Cahaya dari Allah, highlight kat situ. No, cahaya tu nur, itu yang dikatakan nur. Sekarang ni dibahaskan nur, cahaya dari Allah itu apa? Maka ulama mengatakan cahaya dari Allah itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Azan kot. Tak ada. Terus. Cahaya daripada Allah. Anda, bunda, apabila Aisyah radhiyallahu anha duduk dalam bilik cari jarum, masa tu gelap malam, datang baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam bilik, terus nampak kilauan tadi pada jarum, terus nampak berkilau dekat jarum tadi, cahaya. Apa yang ada pada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam seluruhnya cahaya, seluruhnya cahaya. Adapun jasad kerana syariat untuk menunjukkan pada manusia hidup bersyariat, tak boleh tak makan. Kalau satu orang nak beruzlah, satu orang nak menyendiri diri, nak bertafakur untuk mendekatkan diri dengan Allah, macam mana pun tak boleh tinggal syariat. Makan kena makan, minum kena minum. Sebab apa? Syariat. Rasulullah bagi tahu, aku juga berjalan seperti kamu di pasar.
amshi fil aswaq, berjalan di pasar seperti kamu. Satu orang sahabat sembahyang, Allahu Akbar, lepas insya, sedar-sedar azan subuh. Ini hari pertama nikah ni. Hari pertama nikah. Hari kedua pun sama, Allahu Akbar, lepas isyak, sedar-sedar azan subuh. Hari ketiga sama juga, Allahu Akbar, sedar-sedar azan subuh. Jadi perempuan tadi, isteri tadi mengadu pada ayah dia, suami saya ni kuat ibadah, sampai malam tak ada, dia berdiri sembahyang sampai subuh. Maka ayah pak mertua ni tadi mengadu dengan Rasulullah, bahawa menantunya tadi ibadah, banyak ibadah sehingga setiap malam dia beribadah. Maka Rasulullah panggil, Rasulullah beritahu, aku adalah satu orang utusan Allah, aku juga ada isteri, aku juga ada anak, dan aku juga makan dan aku juga minum. Maka apatah lagi kamu sebagai satu orang manusia yang sepatutnya menunaikan hak isteri. Aku menunaikan hak isteriku. Masya Allah. Jadi baru dia faham bahawa dalam erti kata macam mana cara nak beribadah, kita tak boleh beribadah dengan cara faham kita. Ada orang hari ni beribadah, sibukkan hakikat sibukkan betul ibadah sampai lupakan syariat hakikat. Sibuk mencari hakikat ibadah sampai lupa syariat. Tak boleh juga. Man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang belajar syariat semata-mata, maksudnya belajar fiqh fiqh semualah yang berkaitan untuk menyempurnakan syariat semata-mata tanpa belajar hakikat syariat itu sendiri, dia mudah untuk menjadi fasik. Tetapi siapa yang belajar bab hakikat saja, tidak belajar syariat, dia senang untuk jadi zindik. Zindik ni macam mana? Senang kata kita ini macam Buddha lah. Boleh luar dengar. Luar dengar orang Buddha kan ni kan marah. Sekejap. Orang Buddha ni, dia banyak buat perkara yang khilaf daripada kehendak diri. Orang makan, dia tak makan. Dia bertapa? Dia usahakan diri dia tu sampai jadi dekat makbul, dan dia dapat. Kalau orang Islam usaha dapat tak? Lagi-lagi dapat. Tapi usaha dia tu bukan nak pergi kepada Tuhan, untuk menunjukkan pada manusia makbul ni, sampai manusia datang kepadanya, dan keinginan diri ni tadi seluruhnya ditunaikan. Sebab itu kalau tengok kat kuil ke dekat Buddha punya tu, oi kaya siap-siap tu. Tapi cuba kalau dia buat sesuatu, jadi tak? Memang jadi. Sebab apa? Usaha dia nak dapat benda tu, sampai lapar sampai tu, dapat. Macam tu juga kita kalau belajar ilmu dengan keadaan lapar, Allah akan beri satu kefahaman yang tak sama seperti orang lain. Tengok macam mana Imam Syafi'i belajar, penuh dengan kelaparan, penuh dengan kesusahan. Macam mana belajar? Roti tu digulung-gulung, simpan. Time siang nampaklah cahaya matahari. Time malam macam mana? Roti tadi bakar, jadi pelita. Kalau rasa lapar, dia padamkan ujung ni, celup dekat air, makan. Itu susah. Mujahadah mereka, susah payah mereka di dalam belajar tadi, sehingga Allah buka. Tapi ini ilmu zahir.
Sebab tu yang dia, ilmu ni ada dua. Ilmu ada dua. Satu, ilmu zahir. Satu, ilmu hati. Ilmu zahir semualah yang semua yang ada dalam kitab. Sama ada tauhid ke, sama ada ilmu tafsir ke, ilmu hadis ke. Ada tak orang-orang bukan Islam belajar ilmu tafsir? Ada ke tidak? Banyak. Bahkan di setengah-setengah universiti yang mengajar tafsir adalah orang guru yang bukan Islam. Guru saya sendiri, ustaz saya sendiri belajar di luar negeri, dia belajar tafsir daripada satu orang guru yang bukan Islam. Saya tanya, macam mana ustaz belajar? Macam itulah apa yang dia terang. Sama sebiji. Kalah profesor yang Islam. Penerangannya detail tadi, Masya Allah. Dapat tak zahir bila dia usaha? Dapat. Dia boleh cerita bab hadis, hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu', semua ni dia boleh pecahkan. Masya Allah, dia boleh cerita sehabis-habisnya. Ini yang zahir. Bila dia usaha dapat tak? Dia akan dapat. Dia belajar fiqh, dia dapat tak? Dia akan dapat, dia akan faham. Sama seperti apa yang kita usaha, cuma lebihnya satu saja. Allah beri kepada umat Islam satu, iaitu ilmu hati, yang tidak boleh dikuasai oleh orang bukan Islam. Maka kekuatan orang Islam bukan pada yang ni semata, pada zahir. Dia dah belajar khatam kitab banyak dah, menadah kitab ni dah habis. Kalau susun ke almari tu penuh. Bantuan Allah masih belum turun, masih belum bersama. Sebab apa? Sebab bantuan Allah apabila ilmu tadi berpindah masuk ke dalam hati. Adapun yang dipelajari ilmu zahir tadi, semuanya duduk dekat akal. Semua duduk dekat akal. Dia belum masuk pada hati. Tak kisahlah belajar apa pun, walaupun yang dipelajari tafsir Al-Quran, walaupun yang dipelajari ilmu hadis dan sebagainya, itu ulama mengatakan baru itu masih baru ilmu zahir, belum ilmu hati lagi. Sebab apa? Sebab yang dikatakan ilmu hati itu adalah apabila apa yang kamu pelajari ini ada dekat hati, dan hati ini memandu diri kamu, memandu jiwa. Apabila hati memandu jiwa, tampaknya ilmu akal saja tak cukup. Dia perlu diturunkan masuk dalam hati. Macam mana cara akal ni nak masuk dalam hati? Kalau kereta, macam mana lukis kereta? Bolehlah. Kereta, ini tangki minyak, belakang ni tangki minyak. Ini dalam kereta ada satu botol, ada petrol. Dalam botol ni ada minyak petrol. Bila pergi masuk kunci, kenapa kereta ni tak boleh start? Minyak E. Bila tanya ada minyak, ada tak? Ada. Minyak ada tak? Ada. Cabinet E ni, tapi minyaknya duduk dalam botol. Minyak tak duduk dalam tangki. Apabila minyak tak duduk dalam tangki, kereta boleh berjalan tak? Kereta tak boleh berjalan. Bila kereta tak boleh jalan, buat apa pun tak boleh. Maka petrol pertama sekali perlu dipindahkan masuk ke dalam tangki. Kalau start, boleh jalan tak? Boleh jalan. Apabila ilmu yang dipelajari seluruhnya ini tidak dibawa masuk ke dalam hati, maka ilmu tadi tidak boleh membimbing jiwa. Dia tidak mampu untuk memandu jiwa kepada ketaatan.
Sebab itulah masih ada jiwa-jiwa yang belajar tak habis-habis, ibadah tak habis-habis, tapi masih buat dosa. Hati masih jahat, mulut masih mengumpat. Sebab apa? Sebab tidak dibimbing oleh hati. Macam mana nak dibimbing oleh hati? Apa yang ada pada akal tak dimasukkan dalam hati. Maka sebab itu, apa yang ada pada hati, hati akan membimbing jiwa. Hati akan membimbing jiwa. Apa pun nak dilakukan, dia akan ada satu, salah ni, astagfirullahaladzim, salah. Dia tak buat. Dia tak buat. Dia nak cakap sesuatu, bila dia nak cakap, kan takut sakit hati orang pula. Jadi dia tak cakap. Dia sanggup berdiam. Walaupun orang marah, tapi tak payahlah, nanti ada yang sakit hati. Dia jaga. Sebab apa? Sebab ilmunya tadi telah membimbing jiwanya. Ilmu tadi mula membimbing jiwa. Apabila ilmu tadi mula membimbing jiwa, maka jiwa tadi menunjukkan rohnya sentiasa melihat Allah. Rohnya sentiasa melihat Allah, bukan nampak Allah, tapi dia sentiasa bersama dengan Allah. Allahu Akbar. Sebab tu yang dia bunda melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak pindahkan ilmu yang ada pada akal dalam hati? Macam mana nak pindahkan? Maka yang boleh memindahkan ini, nur. Yang boleh memindahkan ilmu pada akal adalah, daripada akal kepada hati adalah nur. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, macam mana? Syaqautu ila waqi' an su'a hifzi fa arsyadani bi an tarqil ma'asi fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yu'ta lil ma'asi. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya mengenai buruknya hafalan. Susah, saya ni nak hafal dah jadi susah. Maka gurunya bagi tahu, tinggalkan maksiat. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah, Allah pelihara hidupnya daripada melakukan maksiat. Tetapi hanya kerana dia pernah berjalan di belakang satu orang perempuan dan ternampak tumit, bukan betis, tumit, melihat tumit, sehingga menjadi satu hijab untuk dia menghafal sesuatu. Maka gurunya mengatakan, fa arsyadani bi an tarkil ma'asi. Imam Syafi'i mengatakan, guruku telah memberitahuku supaya tinggalkan maksiat. Dia teringat, maksiat mana? Oh, mungkin ini. Dan gurunya beritahu, fa innal ilma nurun min ilahi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yu'ta lil ma'asi. Dan cahaya tidak akan duduk dalam hati yang masih ada maksiat. Apakah maksiat hati? Apa maksiat hati? Maksiat hati ialah hati masih merasa sombong, masih merasa saya lebih, merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih itu, dia rasa lebih apa? Maka merasa lebih tadi, dia akan datang daripada pelbagai sudut, pelbagai faktor. Merasa lebih dari segi ilmu, merasa lebih dari segi amal, merasa lebih dari segi ibadah, merasa lebih dari segi kebaikan, merasa lebih dari segi sumbangan, merasa lebih dari segi apa lagi? Kemahiran, merasa lebih dari segi pangkat, merasa lebih dari segi darjat, merasa lebih dari segi keturunan, merasa lebih dari segi umur.
Semua faktor-faktor ini boleh menyebabkan terhijab. And kalaulah contoh kita tegur satu orang, kita kata apa buat macam ni depan orang tua-tua ni? Kalau ditegur itu di atas dasar untuk mendidik, tak apa. Kalau ditegur di atas dasar saya lagi tua pada kamu, jangan buat macam ni, kerana lebihkan usia, ini pun tak boleh. Tak boleh. Sebab kita merasa lebih pada umur dan kita rasa mulia. Sedangkan yang mulia di sisi Allah bukan yang lama ataupun yang baru, tetapi yang mulia siapa yang sungguh. Dalam agama ni tidak pernah ada istilah apa, dia dah lama ibadat, oh dia baru ibadat. Tak pernah kira lama ke baru. Tak pernah kira dia memang dah 10 tahun dah tak pernah tinggal tahajud, ini baru 2 hari tinggal tahajud. Dalam agama tak pernah ada yang baru ataupun yang lama. Yang dalam agama yang ada, siapa yang sungguh, dia akan dapat. Walaupun 10 tahun tak pernah tinggal tahajud, tapi tak pernah sungguh, buat je lah, buat gitu je. Yang 2 hari ni buat dengan kesungguhan, maka kesungguhan dia tadi 2 rakaat yang pada Allah dengan betul kesungguhan, sama macam orang tadi dah 2 tahun. Masya Allah. Sebab itu kita tak boleh, bila Allah bagi pada kita anak, cara ayah mendidik anak, tak boleh tidak boleh kita merasakan kita lebih pada anak. Sebab apa? Sebab kerana nak ikutkan anak ni, makbulnya lebih dia daripada kita. Dia tak ada dosa, yang kita masih banyak lagi dosa. Sebab itu ada sebahagian daripada ulama-ulama, kalaulah ada dalam majlis, buat majlis ada anak-anak, mereka akan tawasul, ya Allah, dengan barakah anak-anak ini yang tak ada dosa ini, kau terimalah kami semua ini, ya Allah. Lebih mereka pada kita. Maka di mana kesombongan tadi? Apa lagi nak disombongkan? Tak ada. Tak ada sebab yang kita boleh merasa sombong. Kalau lama mana pun kita buat amal, bukan menunjukkan lama. Sungguh ke tidak? 2 tahun, tapi masih belum bersungguh, masih belum ada nilai. Seperti satu orang yang baru dalam beramal, tetapi kesungguhannya itu yang Allah lihat. Masya Allah. Kalau satu orang banyak melakukan dosa, jangan lihatkan dosa itu, tengok kesungguhan taubat daripada Allah. Kita yang Masya Allah rasa macam tak pernah buat dosa, rupa-rupanya tak pernah taubat. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. 8.40 lah. Okey. Ayahanda dalam menceritakan bab nur ni sahaja, maka ada 4 tafsir, didatangkan 4 pendapat. Pertama, dalam tafsir Jalalain, Imam Suyuti mengatakan makna nur itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Qurtubi dinyatakan begini, telah datang kepada kamu nur dari Allah, iaitu cahaya, dikatakan Islam, dan dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Az-Zajjaj, dan kitab itu dinamakan Al-Quran. Dalam tafsir At-Tabari, telah datang kepada kamu wahai ahli Taurat dan Injil nur dari Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dicerahkan kebenaran, dizahirkan Islam, dan dihapuskan segala-gala kesyirikan, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini dinyatakan telah datang kepada kamu nur dari Allah dan kitab yang nyata. Allah memberi khabar berkenaan dengan dirinya sendiri bahawa ia mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan hidayah dan agama yang hak kepada semua ahli bumi. Tidak ada terkecuali. Sebab itu kasih sayang Rasulullah meliputi pada semua yang beriman maupun tidak beriman, tetap akan merasai kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam,
Walaupun pada zaman baginda sendiri ada yang dipanggil kafir zimmi, kafir yang duduk di bawah jaminan keselamatan oleh orang-orang Islam. Mereka ni siapa? Mereka ini adalah orang yang merasai kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka masih belum menerima Rasulullah. Habis mereka tak menerima Rasulullah, mereka menerima siapa? Mereka masih berpegang dengan kitab Injil dan Taurat. Salah ke tidak? Boleh kahwin pula lagi. Boleh kahwin dengan ahlul kitab. Orang Islam dibenarkan kahwin dengan ahlul kitab selama mana dia beriman dengan kitabnya tadi. Cuma satu saja dia belum menerima Rasulullah sebagai Rasul dan telah menerima Nabi-Nabi terdahulu sebagai Rasul. Allahu Akbar. Allah. Hari ini berapa orang yang dapat kasih sayang kita? Berapa orang yang dapat kasih sayang kita? Rasulullah tak pernah kira siapa pun Rasulullah bagi. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Jadi sebab tu yang dia bunda, jangan kita kena beri kasih sayang. Khususnya kasih sayang ini kita kena bagi pada siapa yang benci pada kita. Kita kena bagi pada sebab apa? Sebab kerana kesiankan pada dia yang hidup dengan penuh dengan kebencian. Kena bagi. Allahu Akbar. Tak boleh kita ada, kalaulah berlaku sesuatu sehingga mendatangkan kebencian, cepat-cepat selawat, hilangkan. Banyakkan selawat agar dia hilang. Nauzubillah min zalik. Hidup yang pernah membenci, maka hidupnya juga dibenci. Kalau dibenci oleh manusia tak apa, tapi dibenci oleh Allah dan Rasul. Nauzubillah min zalik. Jangan. Yang dia bunda yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, alam ini tanpa manusia, maka alam ini akan mati. Manusia tanpa roh, dia akan mati. Roh tanpa Rasulullah, dia akan mati. Maka roh kita sangat-sangat berhajat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, lillahil hamd. Sampai situ kot Ada apa-apa nak tanya? Macam mana nak tanamkan cinta baginda sallallahu alaihi wasallam? Untuk mendatangkan cinta baginda, pertama sekali kita perlu mencintai yang dipanggil mencintai para pewaris baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun dipanggil sebagai mursyid. Kerana dalam dadanya kaya dengan cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita takkan dapat cinta Rasulullah tanpa dilimpahkan kepada kita seawal-awalnya cahaya tadi. Jadi cahaya tadi ada di mana? Cahaya tadi Allah letak di dalam dada-dada para mursyid. Apabila kita sentiasa bersama dengan para guru yang benar, maka cahaya dalam yang Allah simpan tadi Allah akan limpahkan. Dengan cahaya ini sahaja boleh menambahkan kecintaan kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Cahaya tadi adalah milik baginda sallallahu alaihi wasallam yang dilimpahkan ke dalam dada kita. Sebanyak mana limpahan tu kita dapat, sebanyak itulah kadar cinta yang akan berlaku. Selagi tidak ada limpahan daripada dada para guru yang benar, selagi itu
sukar, agak susah untuk kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh, boleh. Ada juga antara cara untuk kita mendatangkan cahaya dalam diri kita. Antara caranya adalah banyakkan selawat. Banyakkan selawat, banyakkan amal-amal sunat, banyakkan bersedekah. Ala kulli hal, semua amal yang membahagiakan orang lain. Semua amal yang membahagiakan orang lain, amal itu akan menyebabkan kebahagiaan hati kerana dilimpahkan cahaya. Jelas? InsyaAllah. Allah, banyakkan zikir, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Allah akan limpahkan ke dalam dada kita cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia dua, satu cahaya datang daripada kabel apa? TMB. Satu lagi surau pakai generator. Hari-hari kena top up minyak. Hari-hari subuh, zuhur, asar kena top up petrol. Mana mudah? Yang mana mudah? TMB. Petrol? Yang pakai generator macam mana? Kita guys. Petrol mahal lah. Asyik ni harga turun tak? InsyaAllah. Begitulah umpamanya. Kalau kita banyak berselawat, banyak buat amal, amal ini akan menghasilkan cahaya. Tapi amal yang kita lakukan tadi, selawat dan zikir dan sebagainya, macam petrol lah. Hari-hari kena top up. Datang malas macam mana? Gelap, orang Terengganu panggil gelap guguk. Gelap gelemat. Bila berada dalam kegelapan, habis, semua jadi malas. Semayang jadi malas, semua jadi malas. Cahaya ni dia boleh hilang dengan sekelip mata. Bila hati mula membenci orang lain. Mana kena top up lagi? Allahu Akbar. Zikir, selawat. Datang balik. Tiba bawa kereta, orang potong macam ni, dah kata macam-macam kata sebut dengan orang tu. Hilang balik. Satu lagi, cahaya yang mana kita dapat melalui limpahan cahaya guru. Yang mana guru tadi ada silsilah daripada para leluhur sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan jelas. Tak boleh mesti dengan jelas. Dan dia pernah menjadi murid yang benar kepada guru yang benar di dalam mempelajari ilmu yang benar. Maka daripada dirinya tadi Allah letakkan cahaya. Kalau guru yang begini, kalau dia suruh kita ayanda nanti balik banyakkan zikir, selipar. Sebut selipar. Balik nanti sebut selipar. Tak apa, sebut je. Selipar. Walaupun dia suruh sebut selipar, tetapi kerana datang daripada dia, akan menghasilkan cahaya pada hati. Kadang-kadang tak sebut selipar, tapi kita buat apa? Kita khidmat. Antara cara khidmat dulu, Datuk Haji Abdul Rahman Limbong, pendekar Melayu, dia telah berkhidmat dengan Tok Kupaloh, ulama tersohor tanah Melayu yang ada di Terengganu. Khidmat dia apa? Pegang selipar je. Tok Guru masuk, ambil selipar, pegang, duduk kat luar tu, tersengguk-sengguk. Bila Tok Guru nak keluar, letak balik selipar.
Tok Guru jalan, ikut sekali. Kesannya semua dada, apa yang ada pada dada guru tadi telah melimpah ke dadanya. Sehingga kan di akhir-akhir hayat Tok Ku Paluh bagi tahu, kalaulah aku tak ada nanti, maka orang semua dah kata apa? Oh, ini apa? Orang kanan lah ni yang akan ganti Tok Guru ni, yang biasa duduk sebelah kanan. Biasa memang orang akan anggap macam tu. Tapi Tok Ku Paluh kata, kalau aku tak ada, apa-apa urusan nak tanya, tanyalah tu tukang jaga selipar. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana Allah berinya cahaya yang banyak dengan sebab khidmatnya tadi. Ala kulli hal, sama ada cara zikir yang diberi oleh guru, ataupun amalan, ataupun khidmat, ataupun apa pun, semua perkara itu mendatangkan cinta guru pada diri kita. Apabila cinta guru pada diri kita tadi menyebabkan limpahan berlaku, limpahan inilah yang menyebabkan hati kita semakin hari semakin cinta pada Rasulullah. Semakin hari membuat semakin cinta, semakin hari semakin kita ni rasa kerdil sangat. Bila cahaya tadi melimpah ke dalam dada kita. Satu lagi itulah, pakai petrol, banyakkan amal. Tapi cahaya yang pakai petrol ni, kalau duduk dalam surau dia macam mana? Cahaya dia macam ni. Cahaya dia macam ni cakap, macam lampu goyang. Bunyi generator tu, macam itulah lampunya. Lampunya goyang. Tapi kalau pakai TMB goyang tak? Tak. Pump, cerah terus. Ini beza. Satu cahaya yang kita amal buat daripada kasab, daripada usaha kita, selawat kita, ini semua amal-amal yang boleh mendatangkan cahaya. Tapi dia mudah hilang dengan sebab sifat yang tak baik. Adapun yang cara yang tadi, limpahan guru tadi, cahaya tadi kuat. Dia boleh bukan hanya boleh mengubah diri kita, bahkan boleh menghilangkan segala kehitaman yang menyebabkan benci, yang menyebabkan hasad, yang menyebabkan orang lain boleh semua senang nak hilang. Masya-Allah. Lain ya, insya-Allah. Ni macam mana nak dapat cahaya tu? Macam mana nak dapat semula cahaya tu? Daripada guru mana saya nak ambil ni? Banyak sembahyang hajat, istikharah, minta petunjuk daripada Allah untuk jadikan sebagai pembimbing kita. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Allah akan tunjuk. Untuk zaman yang Allah akan tunjuk. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni dipanggil zaman fitnah. Zaman fitnah yang boleh menjatuhkan diri kita dalam kehancuran. Zaman fitnah yang teramat-amat. Apabila dalam ilmu, orang belajar ilmu, hari ni fitnah dah masuk ke belum dalam ilmu? Fitnah dah masuk. Antara tanda bagaimana kita nak tahu fitnah dah masuk, setiap orang yang belajar ilmu, dia merasakan dirinya lebih pandai pada orang lain, lebih baik pada orang lain. Ini fitnah. Sedangkan ahli ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah bagi tahu setiap orang yang belajar ilmu, dia perlu jadi seperti Imam Syafi'i. Apabila dia belajar, kullama zadani ilman zadani fahman anni jahlun. Setiap kali aku belajar, maka setiap kali aku belajar, setiap kali itulah aku difahamkan pada diriku bahawa sesungguhnya aku ini masih jahil. Ada lagi perkara yang aku belum tahu. Maka dia akan rendahkan diri. Oh, aku tak tahu lagi. Masya Allah, belajar lagi. Hari ni kita baru 1-2 kuliah, balik rumah habis semua dalam rumah. Jadi mufti.
Dia balik rumah jadi mufti. Tak boleh. TV dah tak boleh masuk. Masya Allah, Masya Allah. Ayah balik rumah, ayah jadi mufti negeri. Mana boleh. Tak boleh. Keburukan bukan pada TV tu, keburukan pada tangan sendirilah. Saya tanya dengan guru saya, TV ni haram ke tidak? Guru saya kata apa? Yang menjadikan haram tu pada tangan kamu, bukan TV tu. TV tak ada dalil kata TV tu haram, tapi tangan kamu menjadikan dia haram. Kamu petik cerita apa? Itulah dia. Macam mana boleh terpetik cerita tu kalau bukan kerana dia memang dah ada dalam hati. Masya Allah. Jadi ini, bila fitnah masuk dalam ibadah jadi macam mana? Bila fitnah masuk dalam ibadah, setiap kali ibadah dia merasakan dirinya baik kerana dah beribadah. Bila tengok orang luar lalu lalang, apa nak jadi budak-budak ni, masjid pun tak nak datang. Yang lalu tu, dia ada cakap apa-apa tak kita kat sini? Yang lalu tadi, lalu lalang tadi tu, dia ada cakap apa-apa tak? Dia ada cakap apa tak? Tak ada sikit pun terdetik pada hati dia nak mengata orang nak surau. Tiba kita dah ada dalam cahaya, masih nampak lagi fitnah. Dalam ilmu dah ada fitnah, di dalam ibadah dah ada fitnah. Baca Quran, hari ni baca Quran, belajar tajwid. Makin belajar tajwid, makin rasa saya dah pandai baca. Tak pandai orang ni. Last sekali lambatlah orang ni baca. Ustazah, boleh tak kita buat dua kelas? Satu yang dah pandai, satu yang tak pandai. Kalau saya ngajar Quran, tak kisahlah yang dah pandai ke tak pandai, semua kena turun mukadam. Semua wajib turun mukadam. Minggu depan kelas, minggu depan punya kelas, yang dah pandai ni memang takkan datang. Tak boleh terima. Dah pandai dia baca mukadam lah. Sebenarnya kita nak tengok hati dia tu kat mana. Nak tengok hati dia tu kat mana. Mukadam pula begini. Allahu Akbar. Dah ada dah fitnah. Fitnah dah mula masuk. Habis. Okey. Apakah perkara amal yang boleh yang menyelamatkan kita daripada fitnah ni? Yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah dalam ibadat, dalam amalan, dalam ilmu tadi, hanyalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kita kita belajar, last sekali ilmu yang kita belajar menjadikan diri kita satu orang yang rendah diri, tak merasakan diri ni pandai, tak merasakan diri ni lebih baik daripada orang lain. Hilang perasaan sombong. Kalau baca Quran tadi dipisahkan dengan Nur Muhammad, habis. Tapi kalau bacaan Quran tadi dibawa sekali dengan cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan Qurannya tadi akan mengubah seluruh perkataan-perkataannya. Sebab apa? Perkataannya tadi sudah mula ada cahaya. Maka semua perkataan-perkataan yang berunsurkan kegelapan akan mula hilang. Jelas ini insyaAllah. Ini Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Macam mana nak cahaya tadi? Kena banyak istikharah. Kena banyak mohon pada Allah supaya Allah tunjuk siapa yang boleh bimbing. Yang boleh bimbing. Apapun amal yang dia bagi itu tak ada masalah. Sebab tu ada sebahagian guru dia bagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betulkan hati, sehingga hati ini benar hakmu ya Allah. Allah, Allah, Allah. Bertambah cahaya. Allahu Akbar. Jelas ini insyaAllah. Moga Allah permudahkan. Ada soalan lagi ya? Bismillah ni. Nak tanya lagi? Bunda nak tanya apa? Bunda nak tanya, jangan malu bunda. Rugi kalau malu.
apa? Tak ada, insya-Allah. Moga Allah mudahkan. Bulan ini bulan kena banyakkan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dia doa, ya Allah, temukanlah aku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam mimpi ataupun sebagainya, sebelum aku bertemu denganmu ya Allah. Doa jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kena sebagainya, insya-Allah. Kena doa banyak-banyak, kena sungguh-sungguh. Macam mana boleh jadi mimpi Rasulullah? Pertama sekali, cintanya yang membuak-buak. Macam mana nak akan cinta? Cahaya. InsyaAllah banyakkan selawat, banyakkan selawat. Allahu Akbar. Dan sabar yang dia, tahun 2018 ulama menyebut banyak fitnah yang besar akan berlaku. Jadi fitnah-fitnah ni bila berlaku, banyakkan, jangan mudah sangat kita menyalahkan orang lain. Balikkan hubungan kita dengan Allah. Betulkan hati kita dengan Allah. Betulkan hati kita dengan Allah. Supaya jangan ada fitnah. Minyak naik ni semua, ini antaranya. Dan 2018 baru ni saya baru 2 minggu lepas. 2 minggu lepas tak? 2 minggu lepas muzakarah ulama di Sulawesi. Semua menyebutnya bahawa masya-Allah, zaman saya, ayanda, zaman saya, anak ni, inilah ni, inilah bawah dia penutup alam, tak ada dah. Ini memang sepakat ulama mengatakan. Ayanda punya level, kemudian saya, anak peringkat anak saya, bayar ni. Itu dah akhir. Kalau ada bawah dia, penutup, tak ada lagi lepas tu, takkan ada dah. Jadi jangan kita rasa dunia ni, alam nyawa dunia ni panjang. Tak ada. Tak ada benda dah yang kita nak cari, semua dah rosak. Duduk dalam kerahmatan, duduk dengan kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapkan kasih sayang, selamatkan amal, selamatkan diri sendiri. Tak ada benda yang kita nak kejar. Habiskan diri dengan amal, jangan sampai benci pada orang lain. Kasih sayang tadi sebarkan pada orang lain. Saya bila baru ni, bila disebut, saya masya-Allah terkejut. Allahu Akbar. Yang cakap tu bukan calon-calon orang. Yang cakap tu satu orang yang masya-Allah, satu orang wali Allah. Dia beritahu peringkat bawah, dan bawah ni dah tak ada. Jadi peringkat anak-anak ni, anak-anak kecil-kecil, ni dia. Bila dia membesar, dia ada anak, dah itu habis, penutup. Kalaulah dia membesar, dia akan nampak segala fitnah yang Rasulullah sebut tadi, dia akan nampak depan mata dia. Kalau keluar yang mata satu tu, dia akan nampak. Akan berlaku pada zaman dia. Jadi macam mana anak-anak ni mudah sangat nak mengikut Dajjal, maka semua sistem telah disusun atur. Sistem semua dah disusun atur agar anak ini mudah sangat terpengaruh. Sebab itu kita nak tanamkan pada anak-anak ni cinta Rasulullah. Yang boleh menyelamatkan anak ini bukan ilmu lagi. Ilmu boleh pecah belahkan manusia, tapi gunakan ilmu, hasilkan kasih sayang. Ini yang boleh memelihara mereka, selamat diri mereka daripada fitnah Dajjal dan dengan Dajjal itu sendiri. InsyaAllah ajarkan anak-anak ni selawat dan sebagainya, insyaAllah. Moga Allah mudahkan, Allah pelihara kita dan anak kita semua, zuriat kita di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liaba'ina wa liummahatina wa lijaddatina wa liajdadina wa limuallimina wa limashayikhina wa liasatizatina wa liazwajina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam,
dengan keberkatan cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Engkau cahayakanlah hati kami yang penuh dengan kegelapan ini ya Allah. Engkau baikkanlah hati kami yang penuh dengan keburukan ini ya Allah. Ya Allah, engkau cahayakanlah hati kami yang penuh dengan kejahilan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Kami sangat mengharapkan cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Kalau bukan kerana cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hati kami akan penuh dengan kesombongan ya Allah. Hati kami akan penuh dengan hasad dan dendam ya Allah. Hidup kami akan penuh dengan mazmumah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ampunkan kami, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan seluruh dirinya, seluruh keluarganya, seluruh anak-anaknya, seluruh teman-teman sahabatnya telah dikorbankan untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Baginda menitiskan air mata ya Allah di tengah malam ya Allah. Baginda ya Allah berdiri sehingga ke bengkak-bengkak badan baginda sallallahu alaihi wasallam demi kerana mendoakan kami agar selamat di sisimu ya Allah. Tetapi kami ya Allah, tetapi kami masih berada ya Allah dalam kelalaian. Kami masih tidak membalas cinta baginda pada diri kami ya Allah. Kami masih mengumpul hasad dan dengki ya Allah. Kami masih hidup dengan penuh kesombongan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Engkau limpahkanlah ya Allah. Engkau limpahkanlah ya Allah. Engkau limpahkan ya Allah cahaya yang kau letakkan di dalam dada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, Kau limpahkanlah cahaya ya Allah ke dalam dada kami ya Allah. Apa yang Kau letakkan di dalam dada para guru kami ya Allah, guru leluhur-leluhur kami ya Allah, sehinggalah kepada dada baginda sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, dengan cahaya tadi ya Allah, berilah keberkatan dalam hidup kami ya Allah. Berilah keberkatan dalam hidup kami ya Allah. Hilangkanlah kesombongan ya Allah dalam diri kami ya Allah. Hilangkanlah hasad yang ada pada hati kami ini ya Allah. Hilangkanlah ya Allah segala mazmumah yang ada pada hati kami ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.